Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu, kita bersyukur, berterima kasih pada Allah yang telah memberi kita hidup di dunia ini dengan Islam sebagai agama kita. Bukan banyak orang yang Allah beri Islam sebagai agama ni hidup kat dunia ni. Setengahnya lahir sebagai kaum orang asli di hutan, tak ada apa agama. Banyak lahir mak bapak agama Kristian, agama menyembah berhala dan berbagai-bagai agama. Kita dilahirkan dalam keluarga ibu bapa yang beragama Islam. Dengan rahmat Allah, kita pun beragama Islam. Jadi bila kita tidak buat usaha untuk menambahkan iman kita ke tahap yang Allah mahu, maka kita akan jadi orang Islam yang tak tahu sama ada Islam ni betul agama ke tidak. Kita pun ikut sebab bapa mak Islam. Bulan puasa ni mereka puasa, kita pun puasa. Dari kecil dia ajar. Jadi tanpa kita sedar, tanpa kita sedar, kita tak bersyukur. Sebab macam mana nak bersyukur? Kita tak tahu pun agama tu betul ke tidak. Kita jadi orang Islam sebab bapa mak kita suruh kita jadi orang Islam. Kita pun ikutlah. Sama ada Islam ni betul tidak, kita tak pernah ambil peduli. Ikut. Jadilah kita orang yang ikut, yang tak betul ikut. Nah, kalau bulan puasa ni kita puasa sebab kita tengok mak bapak dia puasa. Bila raya nanti datang raya, kita pun raya. Mak bapak kita pergi haji, kita pun pergi juga nak haji. Jadi agama yang dihayati tu bukan dengan betul-betul percaya bahawa Islam ni benar. Tak tahu benar ke tidak, ikut aja. Itu yang jadi yang kita ikut jadi tak betul. Kita kena berusaha untuk pastikan apa yang kita ikut tu betul. Allah sangat tak suka satu orang yang ikut tanpa dia tahu benda yang dia ikut tu betul. Ikut, Allah tak suka. Benda paling buruk iaitu mengikut satu benda, ikut aja, tak tahu dia betul ke tidak. Kita jangan ikut yang tak betul. Sebelum kita ikut satu benda, kita kena usaha nak pastikan benda itu betul. Apa usaha kita buat selain berikut yang mak bapak? Tak ada. Sebab itu kita tidak betul-betul beragama Islam. Kita jadi orang ikut aja, yang tak tahu sama ada yang kita ikut tu betul atau tidak. Apa usaha Sufyan buat untuk tahu benda yang dia ikut tu betul? Ada Ustaz? Tak ada. Sangat? Tak ada. Jadi semua orang Islam tak buat usaha. Apa yang dibuat oleh mak bapak saya tu betul ke? Tak pernah buat. Dia orang kata betul, kita kata betul. Tak boleh macam tu. Jadi
Sebab itu sebelum kita ikut satu benda, Allah perintah kita berusaha untuk pastikan apa yang kita ikut tu betul-betul. Jadi sebab itu kerana tidak ada usaha nak pastikan apa kita ikut betul, banyak orang ikut macam-macam lah. Ikut suka hati. Tarikat ikut, Arkam datang ikut, Tabligh datang ikut, apa sajalah. Orang pergi ceramah ikut. Apa yang dibuat tu betul ke? Tak fikir. Tak payah fikir. Jadi itu Allah tak suka. Allah benci. Kita semua, bukan saja kita orang Islam, semua manusia ni kena berfikir apa yang diikut tu betul ke tidak. Jangan ikut aja. Sama ada dia betul tidak, ikut je. Tak penting, ikut je. Tak ada. Pertama, pastikan dia betul tidak. Bila saya ikut Jemaah Tabligh, saya tahu dia tak betul. Saya tak nak ikut. Tapi kalau saya tak nak ikut dia, apa lagi saya nak ikut? Jadi daripada semua usaha yang tak betul kat dunia ni, pada pandangan saya waktu tu, yang paling dekat dengan yang betul lah saya rasa usaha Jemaah Tabligh. Jadi saya buat keputusan untuk buat usaha Jemaah Tabligh sampai Allah bagi saya usaha yang betul. Jadi saya bukan buat usaha Jemaah Tabligh, saya fikir macam mana Jemaah Tabligh ni daripada kerja tak betul jadi betul. Sebab tak ada yang betul kat dunia. Tak ada. Yang bukan Islam tu tentulah tak betul. Jadi di kalangan usaha-usaha dalam orang Islam ni, yang mana satu yang betul mesti diketahui dulu sebelum ikut. Tapi banyak orang tak nak ikut Jemaah Tabligh. Tak pernah fikir pun Jemaah Tabligh ni betul ke. Ada yang tak ikut dah beritahu usaha Jemaah Tabligh tak betul. Lepas tu yang usaha dia betul. Dia dah ada ilmu ke, dia dah faham ke apa yang dia ikut tu betul, pun tak buat. Semua orang kata yang dia buat tu betul. Mana boleh. Yang betul hanya satu je. Tak boleh 2, 3 yang betul tak ada. Atau cakap semua betul. Ini tak betul. Masa Jemaah Tabligh kata semua usaha betul. Mana boleh. Yang betul hanya satu, tak boleh 2. Sebab Allah tu satu. Yang betul tu yang Allah turun, yang Allah beritahu pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah dah bagi kita Quran. Kita pula sebab tak buat usaha nak cari yang betul, tak bacalah Quran. Orang yang ikut tarikat dia tak baca Quran dia. Ikut zikir. Yang ikut Jemaah Tabligh, yang ikut Arkam, yang ikut apa-apalah usaha. Hizbullah, tarikat, usaha orang khalifah tarikat, Hizbul Tahrir, macam-macam ada kan dalam dunia ni. Ikhwan Muslimin, orang tak fikir usaha saya ikut ni betul tak? Tak fikir, ikut aja. Ini Allah tak suka, Allah benci. Macam Sufyan, dia tak fikir. Sebelum kau ikut satu benda, kau fikir dulu, ini betul ke? Macam saya, dengan izin Allah, saya ikut Jemaah Tabligh bukan sebab dia betul. Saya nak cari yang betul. Sebab itu saya dengan mudah aja bila saya dapat yang betul untuk tinggalkan Jemaah Tabligh. Saya tak ada sedih. Sepatutnya saya sedih. Lama dah saya ikut Jemaah Tabligh. Sampai, saya bukan orang ikut dah, ketua pula tu. Lepas tu world, di kalangan orang usaha tabligh di dunia, dia orang banyak kenal saya sebab saya ketua Jemaah Tabligh, antara ketua Jemaah Tabligh di Malaysia. Malaysia negara dalam Jemaah Tabligh, antara negara-negara yang kuat usaha tabligh. Tapi saya tak ada sedih meninggalkan kawan-kawan saya, terkenalan, orang alim di kalangan Jemaah Tabligh. Sebab saya memang tahu dari mula lagi Jemaah Tabligh tak betul. Tapi saya ikut untuk cari yang betul. Sebelum saya dapat yang betul, saya ikutlah. Tapi bila saya dah dapat dan mereka tak nak ikut yang betul, saya dah beritahu mereka keluarkanlah saya. Saya dengan senang hati keluar. Tak ada saya sedih. Patut orang banyak sedih. Sebab dia ingat tabligh tu betul. Tak ada dia nak keluar.
Sebab dia tak pernah fikir pun, tabligh ni betul ke? Oh, mesti betul sebab yang ketuanya semua ulama. Itu tak betul. Oh, semuanya hafiz Quran, semuanya alim, janggut semua panjang, mesti betul. Lepas tu, tabligh ni ramai orang ikut, mesti betul. Takkan tak betul pula. Dia tak boleh macam tu. Kita nak tahu betul atau tidak ni, Allah dah bagi tahu. Kamu kena baca aku punya kitab, kamu kena faham. Kamu kena baca, kamu kena faham, kamu kena amal. Sebab yang betul tu semua dari aku. Tak ada yang lain yang tahu betul. Siapa yang tahu betul kat dunia ni? Ada? Mana ada? Tapi kenapa kita ikut semua orang? Kenapa kita ikut tarikat lah, kita ikut itulah, ikut Arkam, ikut Asyari lah, ikut Ikhwan Muslimin, ramai orang kat dunia. Ikut ini, ikut itu, ikut agama, macam-macam ikut. Satu je tak nak ikut, yang benar. Jadi bila kita tak ikut yang benar, memang tak bolehlah masuk syurga. Jadi yang benar tu yang tahunya, tiada yang tahu yang benar melainkan Allah. Dan Allah SWT bukan biarkan kita merawang aja. Allah bagi kita Quran. Kita yang tak baca, tak mau faham, tak mau ikut. Orang jemaah tabligh tu, dia tak baca Quran untuk faham. Dia baca Arab je. Banyak orang tabligh suka baca Quran. Orang tabligh baca Quran, kata orang 3 kali khatam, 2 kali khatam, 5 kali khatam. Untuk khatam je. Mana nak faham yang benar? Bacalah Quran, fahamlah dia. Ini orang jemaah tabligh tak dakwah bukan Islam, dia kata itu betul. Sebab apa? Sebab orang yang diikut kata tak betul, tak perlu dakwah. Sebab belum masa lagi. Dia orang tengok orang tabligh dia tak pernah mengkaji bahawa yang dia ikut ni betul ke? Jelas benda tu tak betul, dia ikut juga. Sebab dia tak berfikir. Dia seperti Rasidi juga. Rasidi dia ikut saya sebab dia kata orang lain tu bercakap je tak kerja. Dia cakap lah. Tapi Amir Sab dia kerja. Dia tak tahu kerja yang saya buat tu betul atau tidak. Kalau dia betul-betul tahu kerja yang aku buat tu betul, dia mesti buat kerja tu betul-betul. Bukan main-main macam dia ni. Jadi kita ni disuruh Quran ni untuk kita suruh baca, untuk kita suruh faham, untuk kita amal. Bukan baca aja. Yang disalah faham hari ni baca aja. Betapa salahnya faham tu. Quran ini untuk dibaca. Aduh. Jadi bulan Ramadan ni bulan baca Quran. Tu lepas sembahyang tarawih ada majlis khatam Quran kata. Dan dapat hadiah. Itulah amalan yang dihidupkan untuk khatam Quran. Baca Quran kat rumah tu ada juga orang. 2 kali khatam, 3 kali khatam. Mereka rasa ini benda besar, khatam Quran. Quran bukan mau dibaca je. Kalau dia mau baca, dipaham, dia tak boleh mudah khatam. 3 hari khatam tak boleh. Baca, faham, amal. Jadi kesesatan berlaku hari ini sebab mereka tak baca, tak faham, tak amal Quran. Itu mereka tak dapat jalan lurus. Banyak ajaran sesat kat dunia. Banyak fikrah. Dan semua kata dia betul. Satu pun tak ikut Quran. Macam mana nak kata betul? Yang betul tu ikut Quran. Sufyan faham Quran? Jawab? Tak faham. Kenapa tak faham? Usaha nak baca pun tidak. Kau baca Quran tak? Kau baca Quran tak dulu? Tidak. Tidak. Mana nak faham Quran? Jadi Sufyan ni orang yang ikut buta tuli je lah. Dia ikut saya tanpa dia fikir saya punya usaha ni betul ke tidak. Nak tahu betul tidak, tengok Quran bukannya tengok saya. Bacalah Quran tu, fahamlah. Sekarang ni dengan izin Allah, banyak Quran ditafsir bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bukan ditafsir, diterjemah. Itu boleh baca lah. Lebih dibaca lagi yang ditafsir dengan betul. Quran pula tak boleh baca semua yang tafsir pula. Yang tak betul pun baca juga.
katakanlah tak ada tafsir yang dah diterjemah dalam bahasa Melayu, dibacalah, dipikir. Sama tak dengan usaha yang saya buat tu? Bila dalam seluruh Quran tu cerita tentang nabi-nabi dakwah orang bukan Islam, Raja Fir'aun, Karun, Namrud, betul kan? Itu bukan orang Islam tu. Namrud, Karun, Fir'aun, orang Islam tu. Kenapa nabi-nabi itu dihantar untuk ajak dia? Tiba-tiba tabligh pula kata belum masa lagi. Dah tu zaman tu ada masa ke? Kalau sekarang tak ada masa, tabligh jemaah kata belum masa lagi. Yang diam tu dulu lagi daripada kita. Kenapa dia yang dakwah? Kenapa pula tabligh tiba-tiba pula belum masa pula? Jadi nampak sangat mereka tu tak ikut yang benar. Tapi masih dia orang kata benar je. Aduh, sebab mereka tak ada ilmu, jahil. Kenapa tak ada ilmu? Tak baca Quran, tak faham. Buta tuli ikut Nizamuddin. Saya tak ada buta tuli. Akhir sekarang Allah tunjukkan dengan COVID ni, betapa rapuhnya. Dengan sekali macam kita kata sarang laba-laba, dengan sekali sapu je hilang laba-laba. Macam itulah usaha Jemaah Tabligh. Yang nampak gah tu, dengan sekali sapu je Allah buat, habis. Datang COVID aja, Allah buat, dia buat istimak dekat Seri Petaling, dekat Nizamuddin, COVID merebak, terus tutup. Mau nak saat didakwa mahkamah, tak tahu mana dia, berita pun tak tahu. Dan masjid ditutup, markas dia. Itulah sarang laba-laba. Tak kuat, Allah tak pelihara. Kalau benda benar ni Allah pelihara, mana boleh sarang laba-laba? Tak ada satu orang boleh berhentikan dia. Yang berhenti tu musnah. Yang usaha untuk berhentikannya tu, Allah akan buat dia mati. Mana boleh? Macam orang kafir Quraisy nak bunuh Nabi, mana boleh? Yang kepung dia. Malam yang Nabi diperintah tu, Allah buat mereka kepung dia. Macam mana pula mereka, yalah mereka kepung nak bunuh dia lah. Kan? Siapa boleh bunuh Nabi? Allah buat mereka semua tertidur. Dengan sekali pasir je lempar, semua tidur. Ali radhiyallahu anhu ada tidur dalam rumah Nabi tu. Nabi bagi tahu, kau ini barang-barang bagi kat orang, dia amanah kat saya. Terus pergi jumpa Abu Bakar dan pergi meninggalkan Mekah. Ada juga orang ikut dia, nak dapat ganjaran 100 ekor unta. Terbenam tak kaki orang tu. Nabi doa yang bangun, terbenam lagi dia. Aduh, dia bagi tahu berita baik pula kat dia, Suraka, kamu akan dapat ni, dapat ni. Jadi siapa boleh bunuh dia? Mana saat tu? Kalau orang boleh bunuh dia, Allah lah izin dia bunuh. Kalau dia betul wali sangat, yang betul yang kata belum masa untuk buat dakwaan bukan Islam ni, yang kamu ikut tu, kenapa tak dipelihara? Buta orang tabligh. So dunia ikut benda tak payah, tak pernah fikir dia betul tak. Jadi saya fikir dengan izin Allah, dia tak betul, orang tabligh pun tak nak ikut saya. Sebab mereka ingat tabligh tu betul. Tabligh tak betul. Allah dengan jelas tunjukkan. Masih nak ikut tabligh lagi tu, masih nak keluar 4 bulan lagi. Aduh, Seri Petaling tu masih lagi nak hidup. Dia dah tak betul kerja tu. Kalau betul kerja tu, Allah takkan biar dia hancur. Takkan pula kerja Allah nak buat hancur pula. Macam Nabi-Nabi, mana ada yang dia nak bunuh Nabi Isa, mana boleh. Terus naik ke langit pula. Yang Nabi Zakaria, Allah benarkan dia orang bunuh dia sebab dia minta kawakok untuk selamatkan dia.
Allah buat pokok tu buka, dia pun masuk. Tapi Allah buat kain dia kita keluar. Dia orang gaji dia. Allah beritahu kalau kau diam, kau jangan cakap tak boleh. Kalau kau cakap je, nama kau padam daripada senarai Nabi-Nabi. Asyik. Kecuali Nabi tu ada buat salah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT yang tahu benar, dan dia bagi kita kitab. Kitab tu terbiar je kat masjid. Itu yang Arabnya lah. Yang bahasa Inggeris dia terjemah semua, tak ada nak baca yang itu. Semua nak baca yang Arab walaupun Arab tak tahu. Kenapa? Nak dapat pahala. Kan bodoh tu. Sebenarnya kita nak tahu yang benar. Sebab itu kita baca Quran hari-hari dengan faham. Kalau kita orang yang tak baca Quran macam Sufyan Gombak ni, dia tak baca Quran sejak kecil sampai ke tua ni, ini namanya orang memang tak mau tahu yang benar. Tak mau tahu yang benar. Sebab yang benar tahu tu Allah. Allah bagi tahu Quran tu dia turun. Kecuali kamu tak percayalah Quran tu Allah punya bahasa kataan. Kamu kata ini Quran Nabi punya. Macam orang kafir, tak naklah baca. Quran ni perkataan Allah. Allah SWT tak ada cakap bohong. Allah semua cakap benar. Apa yang Allah cakap dalam Quran tu itulah benar. Jadi kalau kita nak tahu yang benar, comparekan usaha yang kita buat tu dengan apa dalam Quran. Compare lah dia. Ada Quran. Ada. Hadis kita tak boleh lah sangat. Hadis yang sahih je lah. Jadi kita kena baca Quran tu. Dan lihat apa yang kita buat ada tak sama dengan Quran ni. Allah bagi tahu ini, kita dah sampai ke tahap ni. Dapat ke kita sampai tahap ni? Kenapa tak sampai lagi? Macam saya ikut tabligh tu. Kenapa tak sampai tahap ni lagi? Kenapa tak boleh jadi macam ini? Dah lama ikut. Oh, mesti usaha tabligh ni tak betul lah. Memang tak betul lah. Macam mana nak sampai tahap ni? Saya lagi susah lah. Sebab apa? Sebelum saya memang tak tahu pun apa yang betul. Sekarang ni, dia orang semua ada peluang. Sebab saya dah tahu apa yang betul. Saya dah bagi tahu dalam tafsir Quran saya. Dan saya dah bagi ceramah di seluruh dunia. Kalau kamu tak nak ikut, memang Allah tak salah. Kamu yang salah. Sebab tak ikut. Macam Rashidi, dia yang salah. Kan? Yang betul dia, depan mata dia. Tak nak ikut. Kan? Tapi kalau kecuali kamu cakap saya punya salah. Salah, tinggalkanlah saya. Apa hal nak ikut lagi? Macam Zahari, semua orang yang tinggalkan saya. Dia orang kata saya salah. Saya kata salah, tinggalkanlah. Aku je tengok sekarang apa yang kau buat tu betul ke? Yang kau tinggalkan aku tu dan sekarang buat usaha lain atau tak buat usaha, itu betul ke? Tak fikir juga. Hanya nak tinggalkan je. Tinggalkan apa? Sebab tak nak buat yang betul. Dia tinggalkan saya sebab tak nak buat yang betul. Dia tak mau pastikan betul ke tidak. Lari aja. Ikut aja semua orang nak lari. Oh, dia orang lari. Ustaz Muhammad lari, itu mesti Dr. Nasrah tak betul. Ustaz Muhammad betul, yang tak buat kerja tu. Yang tak buat gas, tak buat dakwah tu betul. Sebab dia ustaz. Beratus keluar tinggal. Apa jadi kat dia orang sekarang? Cubalah tanya. Ada dia orang buat usaha lagi? Ada tak? Jawab kuat sikit. Tak ada. Dah tu. Takkan pula usaha dakwah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kekurangan ni tak ada dalam Quran. Yang dia orang tinggalkan kerja ni yang ada dalam Quran, setiap lain hampir ada dalam Quran kerja ni kamu tinggalkan. Betul ke? Kamu ikut Quran. Mereka tu semua tak ikut Quran sebab tak baca Quran. Tak faham Quran dan tak fikir. Sebab itu sama ada kita ni orang mana pun, ikut usaha mana pun, Quran mesti baca dan faham. Dan fikir apa saya buat ni betul ke ikut Quran. Takkan pula orang yang jemaah tabligh ni tak baca Quran. Sebab dia baca Arabnya je, dia nak dapat pahala. Dia tak faham bahawa Nabi-Nabi dihantar untuk mengajak manusia kepada Allah. Kepada Allah maknanya mengajak manusia mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak faham ke? Buta tuli, pekak. Macam orang pekak buta. Ikut aja Nizamuddin, Manasat. Mereka tu semuanya bodoh, tolol, bohlol.
Saya cakap benar, bukan saya cakap ni. Kalau orang bodoh kita cakap pandai, mana kita cakap tak betul lah. Orang tabligh ni orang bodoh, bahlul, tak fikir. Kebanyakannya lah, hampir semua lah, melainkan dengan izin Allah saya. Melain semua bahlul, bodoh, tak fikir. Yang saya buat ni betul ke? Tak ada ragu langsung. Begitu juga yang ikut jamaah Islami, jamaah Ikhwan Muslimin, Hizbul Tahrir, apa-apa lagi, Syiah. Semua Syiah, dia ada fikir tak apa yang dia buat tu betul? Tak, ikut aja. Inilah benda paling Allah tak suka, benci. Kerana mereka yang tak fikir buat benda yang tak betul, yang mereka buat tu betul atau tidak, mereka ni hampir dimakan oleh syaitan, akan ikut jalan yang salah. Akan ikut jalan yang salah. Yang ikut saya pun syaitan tunjukkan. Kau tunjukkan apa syaitan kat kau kerja ni? Betul ke tidak? Tak betul. Betul, dia tak nak ikut semua. Syaitan tunjukkan dia betul tapi tak nak ikut semua. Ada betul ke? Kalau syaitan tunjuk betul tapi tak nak ikut semua, maknanya syaitan nak bagi tahu kau kerja ni tak betul. Kau faham tak? Syaitan pandai sikit, betul dia cakap, tapi jangan ikut semua. Sebenarnya dia sama juga cakap dengan kerja ni tak betul. Kalau betul mau ikut semua, mana boleh tak ikut semua? Betul tak? Ada ikut, ada tidak, mana boleh. Allah kata ada yang Yahudi ni, ada perintah diikut, ada yang tidak. Yahudi. Macam tu lah. Islam ni, yang agama yang Allah bagi, Yahudi tak ikut semua. Satu kali apa yang orang Yahudi tu dia rompak orang tu, ambil harta dia, lepas tu halau dia. Kemudian dia ransom pula, bagi duit pula untuk selamatkan dia daripada penjara. Ada pula macam itu. Maknanya dia tahu, dia kata, dia punya faham, balas keburukan dengan kebaikan. Nescaya kebaikan menghapuskan keburukan. Yahudi tu faham, kalau kita buat kebaikan, bagi ransom apa? Tebusan. Maka dosa kita halau dia keluar, rampas harta dia, dia maafkan. Ada pula macam tu. Inilah dia ikut setengah ayat, dia tak ikut setengah ayat. Dia faham sendiri je. Ada faham tak cerita saya? Ini cerita Quran. Jadi tak boleh macam tu. Ikut syaitan lah tu. Ikut betul tapi jangan ikut semua. Kalau bukan dari syaitan, ikut suka atau tak suka. Ikut semua. Ada ayat Quran dia apa dia? Fi silmi kafa. Itu ada? Dia tak tengok dia. Dia tak tengok Quran. Sebab dia baca ikut syaitan. Dia ikut syaitan. Dia baca Quran tak ada. Dulu kau ada faham Quran tak? Tak ada. Kau ada faham Quran tak? Tak ada. Kau nak baca Quran, faham Quran tak dulu? Baca je kan? Baca apa? Huruf dia je. Betul tak? Arab dia je kau baca kan? Tak nak kau faham. Kenapa kau tak nak faham? Sebab kau tak nak tahu yang benar. Tak tak? Kau tak nak tahu apa yang kau buat tu benar. Kan? Kau ikut aja. Tak boleh macam tu. Kena fikir, betul tidak apa saya ikut ni? Benar ke tidak? Baca Quran, tengok. Itu sebab penting Quran tu ditafsir, diterjemah, ditafsir dengan bahasa yang orang banyak tahu di dunia ni. Bahasa Inggeris. Bukan main-main ni. Dengan izin Allah dah habis. Kena beli Quran ni. Keluar duit sikit. Kereta boleh beli, rumah boleh beli. Benda yang boleh tahu, bagi tahu kita apa yang benar, tak mau beli. Tak mau beli. Rumah beli, apa beli. Amazon.com tu RM20, bukan Malaysian dollars. Yang paperback $20. Yang email, yang e-book RM10. Hadis RM5 US. Kena baca. Itulah benda yang paling penting sekali. Nak tahu apa benar. Kalau manusia ni tak baca Quran, tak faham, memang manusia ni akan sesat. Mana boleh tahu benar dengan ikut-ikut orang aja. Tak boleh. Kita boleh ikut Nabi je. Nabi sekarang dah tak ada.
Yang ada saya je naib Nabi. Dan Quran tu sudah diterjemah, ditafsir, bukan saya terjemah. Ulama terjemah, saya tafsir. Itu dia. Okey.